Ya, sekejap ya. Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay. Baiklah. Assalamualaikum selamat sejahtera kepada Tuan Pengetua, Tuan Zakaria bin Hassan, Tuan Penceramah Jemputan kita, Ustaz Muhammad Arifino Johari, barisan pentadbir, barisan guru kanan, serta rakan guru sekalian. Okey, Alhamdulillah sebentar tadi guru-guru Islam telah menjalankan bacaan Yasin dan kita akan teruskan majlis dengan menjemput Tuan Pengetua untuk memberikan sepatah dua kata. Dipersilakan Tuan Said. Okey, saya tunggu Tuan Said. Macam live meeting tu mungkin ada masalah teknikal. Tuan Said ingin bercakap sikit. Mungkin ada beberapa perkara yang ingin disampaikan lah sebelum kita mulakan dengan majlis. Okey, Assalamualaikum Tuan Said. Tuan Said nak cakap, Tuan Said tak buka mic. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertamanya saya ucapkan selamat datang kepada sahabat saya, Ustaz Arifino Johari, satu nama besar dalam pendidikan di negara kita, ya. Yang saya hormati Yang Bersama Encik Khairi selaku penekanan pentadbiran di Raja Abdullah Kuala Lumpur, Puan Cik Emah binti Cik Yusof dan juga Puan Nazirah, guru pemakanan dan juga guru kanan mata pelajaran, Puan Razini, Puan Zunika, Puan Fairuz, Cik Syukri, dan juga kepada urustia yang usahakan untuk kita mengadakan Google Meet pada malam ini dalam rangka untuk melaksanakan LDP di Raja Abdullah Kuala Lumpur. Jadi saya pada kesempatan ini mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Arifino kerana dapat hadir bersama-sama menyambut undangan kami untuk menitipkan pengalaman, ilmu dan juga memotivasi kami seluruh warga pendidik yang berada di Raja Abdullah Kuala Lumpur. Kerana seperti mana kita tahu bahawa pada masa ini dalam suasana pandemik, ya,
kadang-kadang terdapat macam kecelaruan sama ada tindakan dan juga cara kita berfikir, ya. Sampai ada di antara kita yang tidak mampu berfikir di luar kotak, hanya mampu melihat secara biasa, dan itulah lumrah yang dia nak lalui. Jadi pada ketika ini kita memerlukan satu task ataupun satu pengalaman perkongsian agar dapat membugarkan kembali keazaman kita, keikhlasan kita untuk meletakkan pendidikan di negara kita ke tempat yang sepatutnya. Namun untuk itu bukanlah satu yang mudah, kerana pendidikan di negara kita, rata-rata guru, ya, di Malaysia pada masa ini tidak pernah melalui suasana ini. Tidak pernah melalui suasana ini, dan ada di antara kita hanya berpegang secara teori semata-mata apa yang kita dapat sebelum ini, itulah yang kita pegang untuk selama-lamanya. Sedangkan pendidikan itu memerlukan satu anjakan, satu paradigma baru, satu rangka tindakan yang baru untuk kita memajukan pendidikan kita pada masa ini, pada era ini, semasa era pandemik dan selepas ini. Jadi untuk itu saya melihat pertemuan kita pada malam ini adalah amat penting, ya, untuk menyuntik semangat, membugarkan dan menyedarkan kita betapa kita perlu beramanah, amanah dan berintegriti dalam melaksanakan peranan kita sebagai pendidik. Tidak menyisihkan tanggungjawab kita dengan kepentingan-kepentingan diri kita, keegoan yang ada pada diri kita, sehingga menyisihkan masyarakat, menyisihkan anak didik kita. Yang akhirnya yang akan menjadi mangsa adalah generasi kita pada masa hadapan. Kerana saya berpendapat pada masa ini disebabkan era pandemik ini, sekurang-kurangnya 5 generasi akan terkesan dengan era ini pada masa hadapan, ya. Daripada murid-murid daripada tingkatan 5 tahun lepas, ya, sampailah kepada tingkatan 1 pada hari ini. Kerana mereka ini 2 tahun tidak mengikuti pendidikan hanya melalui secara PDPR. Jadi amat perlu kepada kita sebagai pendidik seluruhnya untuk meletakkan keazaman kita beramanah dan berintegriti dalam melaksanakan peranan dan tanggungjawab kita sebagai pendidik, untuk menggerakkan sistem pendidikan kita buat masa ini yang berbagai-bagai krisis yang kita perlu lalui. Jadi saya berterima kasih kepada Ustaz Effino, ya. Walaupun Ustaz Effino tak kenal saya, tapi nama ini adalah nama-nama yang pernah saya sebutkan semasa saya berada di sebagai guru biasa pada masa dahulu. Satu nama besar bagi saya. Jadi saya berasa amat bersyukur dapat bersama dengan Ustaz Effino pada malam ini, dan saya dimaklumkan bekas guru kepada sahabat kita, Cikgu Saha katanya. Terima kasih Effino, ya, dapat bersama-sama kami di Raja Arwah Kuala Lumpur, dan saya beri ruang kepada Ustaz Effino agar dapat membuatkan perkongsian bersama-sama kami, dan saya dahulukan segala ilmu, segala nasihat yang diberikan, segala motivasi yang diberikan, saya dahulukan dengan ucapan terima kasih. Mudah-mudahannya, ya, amanah apa yang disampaikan akan membekas di hati kami agar kita sama-sama dapat menggerakkan semula pendidikan di negara kita. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya. Mudah-mudahan semua ahli yang menghadiri LDP kita pada malam ini akan mendapat intipati ataupun satu pegangan yang kukuh untuk sebagai azimat dalam kita melaksanakan peranan kita sebagai pendidik untuk masa depan. Jadi terima kasih kepada Ustaz Fino. Terima kasih juga kepada Urustia yang telah mengusahakan LDP kita pada malam ini, ya. Dan mudah-mudahan usaha kita sedikit ini akan dapat membekas di hati kita dan memberi anjakan dalam pendidikan khususnya di Raja Abdullah Kuala Lumpur. Sekian, terima kasih kepada semua. Terima kasih Ustaz Fino, dan saya serahkan kepada Urustia. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih kepada Tuan Pengetua di atas ucapannya tadi. So, sebelum tu saya nak sampaikan sikit lah.
untuk kerja kita ni, kita jadikan kerja kita sebagai hobi. So bila kita jadikan kerja kita sebagai hobi, kita boleh buat kerja kita dengan bersungguh-sungguh dan penuh integriti. Kita guru baru macam saya ni kena banyak belajar lagi lah melalui program-program macam ni. Okay, terima kasih Tuan Haji Said. So, sebelum kita teruskan majlis, izinkan saya menceritakan seberingkas latar belakang Tuan Penceramah. So, beliau ialah Ustaz Muhammad Arfino Johari yang merupakan pengarah Bimula Management and Consultancy Sdn Bhd. Beliau juga mempunyai pengalaman sebagai pengarah dan kaunselor pendidikan bagi Suruhanjaya Tinggi Malaysia, New Zealand dan pernah berkhidmat sebagai guru di SMK Raja Ali dan SM Agama Kuala Lumpur. Beliau ialah pemegang sijil Konseling Islam dari Maxfield Institute of Higher Education UK dan sekarang sedang melanjutkan pengajian di peringkat PhD dalam bidang pengajian Islam di UPSI. Beliau juga banyak terlibat dalam program TV dan radio serta telah menerbitkan lebih daripada 10 buah buku berbagai genre. Ustaz Muhammad Arfino merupakan pemegang tauliah mengajar penceramah bagi Negeri Selangor, Johor, Kelantan serta mutawif bagi Rahman Brother Travel and Tour RBTT Sdn Bhd dan Kembara Sufi Travel and Tour KSBT Sdn Bhd. Sebenarnya banyak lagi sumbangan dan jasa bakti beliau yang tidak mampu saya kongsikan pada malam ini. So tanpa membuang masa lagi, saya mengalu-alukan atau menjemput Ustaz Muhammad Arfino Johari untuk menyampaikan ceramah yang bertajuk Amanah Berintegriti Teras Pembangunan Organisasi. Dengan segala hormatnya dipersilakan Ustaz. Terima kasih kepada pengacara majlis, pengendali sesi, Puan Amanina, Yang Berusaha, Tuan Syed Zakaria bin Syed Hassan, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Abdullah, Jalan Kepong, Kuala Lumpur, para pendidik, guru-guru penolong kanan, barisan ketua bidang, ketua guru kanan mata pelajaran, panitia dan juga semua rakan-rakan, sahabat-sahabat, para pendidik yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, summa alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Yang Berusaha Tuan Syed dan juga pasukannya atas undangan dan jemputan yang diberikan. Mudah-mudahan perkongsian ringkas kita bagi sesi LDP pada malam ini menjadi tazkirah dan peringatan untuk diri saya sendiri dan juga sekiranya bersesuaian untuk dikongsi bersama dengan rakan-rakan sahabat pendidik. Mana-mana sesi bersama dengan pendidik adalah merupakan satu bentuk kerehatan, suntikan motivasi dan keazaman buat diri saya sendiri. Sementarahan pada tahun 1996, sekitar 25 tahun yang lalu, jawatan dan juga penempatan pertama saya di dalam perkhidmatan awam adalah sebagai seorang guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Ali, jiran kepada Raja Abdullah, lawan ketika main bola dan sukan-sukan yang lain, serta apa-apa juga aktiviti yang sewaktu dengannya. Pengalaman saya mengajar amat sedikit dari sudut PDP berbanding dengan Tuan Syed dan juga semua para pendidik. Saya hanya berada sebagai guru di sekolah selama 3 tahun, 2 tahun di SMK Raja Ali dan tak sampai setahun di Sekolah Menengah Agama Kuala Lumpur sebelum saya dibawa ke lembaga peperiksaan untuk mengurus pembinaan item-item dan soalan-soalan peperiksaan bagi Sijil Pelajaran Malaysia, PMR pada ketika itu hinggalah kepada STAM, Sijil Tinggi Agama Malaysia. Namun, atas segalanya syukur pada Allah, 12 tahun pengalaman saya bertugas di Kementerian Pendidikan Malaysia, pelbagai agensi, dan 10 tahun di Kementerian Pengajian Tinggi, juga pelbagai agensi dan institusi, selama 22 tahun setengah memberikan saya satu kenangan yang sangat manis di dalam perkhidmatan awam dan mudah-mudahan dapat sama-sama kita kongsikan apa yang ada, yang mana yang kurang. Saya mohon ampun dan maaf
Kalau ada yang baik, itu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Yang berbahagia, Tuan Pengetua, rakan-rakan para pendidik yang dikasihi sekalian, izinkan saya untuk berkongsi skrin yang ada. Mudah-mudahan perkongsian yang sedikit ini juga bermanfaat. Tajuk yang diberikan oleh Tuan Sahar kita kepada saya katakan saya pulangkan tajuk itu untuk ditentukan oleh pihak sekolah. Namun beliau melihat bahawa minggu lepas saya ada berprogram dengan MRSM Terendak Melaka, dan MRSM yang sebenarnya meletakkan tajuk ini, lalu dia rasa yang dia pun agak fancy and in a way suitable. The topic could be in any way suitable to Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Abdullah, lalu dikekalkan dan dicadangkan tajuk ini. InsyaAllah, mudah-mudahan I can do the justice for this particular topic, insyaAllah. Keupayaan kita di dalam mengurus dan membangunkan organisasi sebenarnya bermula dengan kemampuan kita untuk mengurus dan membangunkan potensi kendiri terlebih dahulu. Perlu dimulakan dengan individu, dan individu ini akan berkumpul dalam satu entiti, membentuk komuniti, dan daripada sinilah institusi ataupun organisasi itu akan dapat dibina. Segalanya bermula dengan pendengaran, penglihatan dan hati. Bila disebut hati di dalam bahasa Arab, dengan izin gunakan kalimah qalbun, dia membawa makna dua, iaitu akal minda dan juga akal budi. Di sini dan juga di sini, dan digabungkan dengan erti kata hati. Masakan tidak, dengan izin saya kongsi dapatan, boleh rujuk di dalam Al-Quran, lihat dalam surah An-Nahli ayat yang ke-78. Surah An-Nahli ayat yang ke-78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Mengapa saya gunakan sedikit sebanyak pada malam ini perkongsian dapatan daripada Al-Quran dan juga hadis? Kerana berdasarkan pengalaman saya selama tak lamalah, sekitar 4 tahun setengah, bertugas di Kedutaan Malaysia, Suruhanjaya Tinggi Malaysia di United Kingdom dan Ireland, beribu pejabat di London. Kajian menunjukkan bahawa jumlah orang yang membaca Al-Quran daripada kalangan bukan Islam sebenarnya jauh lebih ramai daripada orang Islam sendiri menyantuni isi kandungan Al-Quran. They may not have the ability to do the research menggunakan bahasa Arab kerana bahasa Arab bukan merupakan kekananan mereka, samalah juga seperti mana kita, but there's always translation available di mana-mana sahaja, dan bukan sedikit jumlah mereka yang meminati, malah dapat menerima dan melihat fakta-fakta berdasarkan eksplorasi mereka terhadap isi kandungan Al-Quran. An-Nahli 78 tadi menyatakan, dengan izin Allah kamu dikeluarkan daripada perut ibumu, daripada rahim ibumu selama 9 bulan, dan kamu dikeluarkan ke dunia. Proses pengeluaran itu yang pakar perubatan gunakan dengan istilah norm, forceps ataupun Caesar dan sebagainya. But the main idea adalah untuk mengeluarkan bayi tadi daripada rahim dan perut ibunya yang mengandungkannya. Bila lahir dan keluar, kita keluar dalam kondisi yang sama, iaitu tidak mempunyai apa-apa ilmu pengetahuan. Sedangkan untuk hidup dan memastikan kelangsungan hidup, kita memerlukan ilmu. Lalu bagaimana ilmu ini ingin dicapai? Allah sambung ayat ini dengan lafaz wa ja'ala, dan dia menjadikan lakum untuk kamu as-sam'a, pendengaran, wal absar dan penglihatan, wal af'idah dan hati, la'allakum tashkurun. Susunan ini bukan merupakan satu kebetulan, malah ia mendasari pelbagai siratan, tafsiran dan makna yang besar. Al-Quran menjadi sumber mengajar kita ilmu yang disebut oleh orang sekarang sebagai protokol ataupun SOP atau juga tertib, ketertiban dalam satu-satu perkara, keutamaan, preferences dan sebagainya.
kita perlu memastikan agar kita benar-benar faham tentang isu keutamaan dan preferences, kerana inilah yang akan mengurus diri, kemudian institusi dan organisasi kita. Lihat juga dalam surah Al-Isra ayat yang ke-36. Al-Isra ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan sesekali kamu berpendirian, jangan kamu buat keputusan, jangan terburu-buru untuk meletakkan pendirian kamu pada perkara-perkara yang kamu tidak punya ilmu pengetahuan. Mengapa? Allah sambung jawapannya dalam ayat yang sama, innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan sesungguhnya penglihatan, wal fuada, dan sesungguhnya hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap satu itu ada tanggungjawab yang mesti dilaksanakan. Harap nampak skrin ataupun slide yang saya kongsikan. Susunannya itu tetap tekal, iaitu bermula dengan pendengaran, kemudian penglihatan, kemudian hati. Lihat lagi dalam surah Al-Mulk, bagi mereka yang beragama Islam, Nabi mengajarkan kita agar setiap malam sebelum tidur, maka kita santuni surah Al-Mulk 30 ayat, kerana dia menjadi pendinding di saat kita sudah hilang kawalan terhadap diri kita sendiri, ketika mana kita tidur dan beristirahat pada waktu malam. Rujuk dalam surah Al-Mulk, lihat pada ayat yang ke-23. Qul huwallazi ansha'akum. Katakanlah kepada semua manusia, wahai Muhammad, dialah Tuhan yang menjadikan kamu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah ulang ketekalan, susunan dan keutamaan deria kognitif kita. Dia jadikan pendengaran, penglihatan dan berperanannya hati. Qalilan ma tashkurun. Tapi tak ramai orang yang sanggup mampu untuk menggunakan main resources ini untuk mendapat ilmu dan untuk mengurus diri. Sebaiknya lantas mereka jadi orang-orang yang tidak bersyukur. Lihat juga dalam surah As-Sajdah yang kita santuni setiap hari Jumaat besok pagi. Solat subuh rakaat yang pertama, kita baca surah As-Sajdah juga 30 ayat. Mengapa? Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan. Tanda sayang kita pada Nabi, kita buat benda yang sama. Rujuk pada ayat yang ke-9. Qul thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Allah mula-mula mencipta tubuh badan manusia, bermula from top to toe, cantik dan indah kejadian kita sebagai manusia daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Kemudian ditiupkan, dimasukkan roh, nyawa ke dalam manusia, lalu menjadilah berperanannya pendengaran, penglihatan dan hati. Tetapi tidak ramai orang yang berterima kasih kepada Tuhannya atas kurniaan deria dan juga organ yang sangat-sangat penting ini. Persoalannya adalah apabila kita melihat, baca Al-Quran, lihat terjemahannya, kita perlu mencabar diri kita secara positif untuk bertanya, mengapa susunan di dalam Al-Quran bila ingin digali potensi kelebihan yang ada pada manusia, maka Allah akan sebutkan dengan susunan yang sebegini: telinga, mata dan juga hati, pendengaran, penglihatan dan juga penapis hati itu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak sebut mata dulu? Boleh saja nak sebut hati dulu, mata dulu, telinga sebut yang akhir sekali, tetapi sentiasa didahulukan pendengaran. Kerana yang pertamanya adalah dalam kehidupan norm biasa manusia, in general, we are more depending on our sights rather than our hearing. Kita menilai orang hanya dengan melihat perawakan zahir. Kita menilai dan meletakkan evaluasi pada orang berdasarkan pandangan pertama. People normally say that first impression, that's all matters. Sedangkan daripada sudut penilaian yang sebenar, Tuhan tidak melihat kepada yang zahir, kerana yang zahir ini Tuhan juga yang ciptakan, tetapi dilihat kepada ketulusan niat dan apa yang ada di dalam hati. Lantas mendengar menjadi ruang pertama untuk kita mendapatkan maklumat-maklumat yang tepat, info-info yang berguna, lantas yang lain akan ikuti.
Kalau telinga tidak sudi untuk mendengar, mata yang terbuka, tajam menikam melihat tanpa berkelip, dia tidak akan dapat apa-apa. Begitulah juga dengan hati. Tetapi kalau sekiranya seseorang itu sudi untuk mendengar, maka yang lain juga akan mengikutinya. Pakar-pakar perubatan juga di kalangan rakan-rakan saya, ramai menjadi doktor pakar, mereka menyatakan bila bayi itu lahir, cukup sifatnya Alhamdulillah, kita nampak dan lihat mata anak kita. Ataupun tengok anak saudara kita, matanya boleh buka tutup, pejam celik, bola matanya itu bergerak kanan kiri. Tetapi pada pandangan pakar perubatan, selagi mana dalam struktur bola mata bayi tadi ada kilang ataupun kelenjar air mata, selagi mana ia belum boleh memproses keluar air mata dengan sempurna, selagi itu dia tadi, bayi itu tidak akan dapat melihat image dan objek di hadapannya itu dengan jelas. Jadi, bila mata tidak boleh melihat, bagaimana bayi tadi ingin menanggap dan mendapat info serta ilmu? Lalu bermula dengan pendengaran, hinggakan pendengaran sedari bayi tadi masih dalam kandungan ibunya, pendengaran telah mula berfungsi jauh lebih mendahului penglihatan ataupun mata. Dan dia makan masa beberapa minggu atau juga mungkin bulan sehinggalah boleh keluar air mata. Kalau budak baru lahir itu dia jerit, dia teriak, dia menangis, memang kuat. Tapi cuba lihat yang dalam pantang tu. Ada air mata tak? Jawapannya tidak ada, kering. Kalau ada pun sikit sampai dekat tulang pipi ni, dia akan kering. Itu tandanya air mata itu belum keluar dengan sempurna. Jadi kalau air mata sempurna ni macam kita melihat peserta kegemaran kita dalam mana-mana rancangan realiti terkeluar, bukan dengan air mata, air hidung sekali keluar. Yang itu dah lengkap, dah sempurna pengaliran keluar air mata. Semua ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan di dalam kehidupan. The moment kita nampak rentak, bagaimana kita mesti mentakkan yang pertama dan kedua ikut tertib, maka akan memudahkan kita di dalam mengurus diri, seterusnya mengurus organisasi. Antara tanggungjawab yang perlu kita titipkan kepada anak didik kita, murid-murid kita dan pelajar-pelajar kita adalah antaranya berkaitan tentang bahagian kedua, 5 pancang rukun negara. Boleh saja pemimpin terdahulu pada 31 Ogos 1970 bila Perdana Menteri yang kedua ketika itu mewartakan rukun negara, boleh saja untuk letakkan keluhuran perlembagaan sebagai nombor 1. Kedaulatan undang-undang, mungkin sekarang ramai orang mencabar undang-undang. Dia paling penting letak nombor 1. Letak setia kepada raja dan negara, susunannya di situ. Ataupun sekarang ini, kesopanan dan kesusilaan rakyat Malaysia sudah semakin sukar untuk kita jumpa contoh yang boleh dijadikan sebagai ikutan dan juga panduan. Mungkin itu diletakkan. Tapi pandangan para pemimpin yang terdahulu dengan visi yang cukup jauh meletakkan pancang pertama di dalam bahagian kedua rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Ini merujuk kepada perkara 3, kurungan 1 dan kurungan 3. Perkara 11, kurungan 1 dan kurungan 4. Perkara 10, kurungan 4. Perkara 121, kurungan 1A. Perkara 160, kurungan 2. Dan perkara 181 di dalam perlembagaan persekutuan kita yang menunjukkan kemakmuran beragama dan semuanya diberikan ruang untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti keagamaan mengikut ideologi yang ada pada mana-mana agama selagi mana ianya berada dalam konteks aman dan damai, pelaksanaannya, aktivitinya, keberkesanannya dan kesannya kepada masyarakat sekeliling. Dan Malaysia bukan satu-satunya negara dibangunkan organisasi bernama Malaysia ini, bukan satu-satunya negara yang meletakkan emphasis yang tinggi terhadap agama. Kalau nak dikira tentang agama Islam, Malaysia, Brunei Darussalam, Arab Saudi, Jordan, Iraq sebelum dihancurkan oleh Amerika dahulu, Syria sebelum ini, Bahrain, Qatar, semuanya meletakkan dalam perlembagaan persekutuan mereka, Islam adalah merupakan agama yang tertinggi. Kalau kita lihat di negara-negara Skandinavian seperti Finland,
Norway, Sweden dan sebagainya. Czech Republic, subhanallah, saya pernah sampai ke sana, majoriti rakyat mereka ini beragama Kristian Protestan, maka cuba kita lihat di dalam undang-undang yang ada pada mereka, perlembagaan banyak memberikan peruntukan-peruntukan kepada penganutnya beragama Kristian Protestan. Lihat pada Republic of Ireland di dalam chapter yang ke-6, bab ke-6 di dalam perlembagaan mereka. Argentina meletakkan dalam chapter yang kedua. Nicaragua, Panama dan sebagainya. Ini adalah antara negara-negara yang banyak meletakkan di dalam perlembagaan mereka Kristian Katolik adalah merupakan agama yang tertinggi. Lantas meletakkan keutamaan agama di dalam organisasi yang bersifat negara ataupun antarabangsa, ia adalah merupakan di antara satu cara yang tuntas untuk membangunkan diri dan individu serta memastikan kesejahteraan organisasi secara yang lebih kolektif. Lantas, perkara pertama sekali yang pada fikir saya perlu untuk kita fahami dan cuba untuk kita titipkan adalah untuk menerapkan keutamaan-keutamaan dalam banyak perkara yang boleh kita buat, perkhidmatan dan tugasan kita, apakah keutamaan sebagai pendidik, sebagai pentadbir dan sebagainya. Membaca tidak pernah menggagalkan sesiapa. Itu adalah antara prinsip yang saya pegang sejak sekian lama. Apabila kita membaca nak kenal berkaitan Protestan etik, antaranya berkaitan pengurusan, kita lihat Max Weber menyatakan bahawa nilai-nilai etika di dalam pengurusan organisasi bagi Kristian Protestan ada 3. Satu, individualism. Diri sendiri mesti lepas terlebih dahulu. Kedua, is all about hard work. There's no subsidy, there's no substantial initiative dan sebagainya. Everything relates to a personal or individual hard work. Dan yang ketiga, everything can or may be rationalized. Sikap rasional ini yang mendorong mereka untuk meletakkan apa-apa yang mereka rasa betul biarpun ia berbeza dengan norm. Saya suka membaca buku. Ini buku lama. Tulisan Arnold J. Toynbee, seorang yang berbangsa dan warga negara Jerman beragama Kristian Katolik, disatukan buku dengan seorang lagi, Profesor Ikeda daripada Jepun dan dia beragama Buddha, dipanggil sebagai Toynbee Ikeda Dialogue. Lihat apa kata Toynbee. Kejatuhan bangsa dan keruntuhan organisasi, lebih besar daripada itu tamadun, bergantung rapat dengan penghayatan agama. Dan Ikeda telah pun mengiyakan, menyetujui pandangan yang berlainan agama serta latar belakang Arnold J. Toynbee. Dia memberikan contoh binaan-binaan tamadun terdahulu regardless their religion at that particular time, seperti piramid di Mesir, kuil Maya, Inca, Aztec, Borobudur 1 jam daripada bandar Yogyakarta. Kesemuanya itu dibina dengan didasari oleh agama ataupun mempunyai tujuan-tujuan keagamaan, biar apa agama yang ada pada tamadun berkenaan sekalipun. Menunjukkan bahawa bangunan-bangunan dan juga binaan yang hebat, yang kekal sampai sekarang boleh dilihat, malah dimasukkan di dalam UNESCO World Heritage yang dijaga dan juga dipelihara. Tamadun terdahulu, apabila mereka membina banyak bangunan, when it comes to religious purpose or something that relates them with God, maka mereka akan memastikan bangunan binaan seni binanya itu kekal bukan untuk 100-200 tahun, tetapi kalau boleh kekal selama-lamanya. Bangunan yang lain majoritinya runtuh, tetapi kalau yang ada kaitan dengan keagamaan, kata Ikeda, ianya biasanya itu akan diberikan emphasis yang lebih daripada sudut seni binanya dan juga daripada sudut kekukuhannya. Saya pernah baca buku tulisan Larry Julian yang beragama Kristian Katolik, God is my CEO. Dalam bukunya, antara yang beliau cadangkan adalah mana-mana organisasi, jabatan, perkhidmatan, kerajaan ke swasta, institusi yang ada pemimpin, superior dan ada orang bawahan, staff, subordinates dan sebagainya, untuk memastikan organisasi itu hebat, terpandu, berintegriti, perlu diletakkan awal-awal di dalam floor plan
perancangan untuk susunan pejabat, tak kira bangunan itu berapa tingkat sekalipun, yang menjadi keutamaan adalah mesti ada ruang untuk spiritual ataupun religious faith integrating. Beliau mencadangkan kena ada kawasan ataupun proper place, bilik, ruang dan sebagainya, dan ini mesti diletakkan awal-awal mengikut agama. Kalau kita pergi ke negara-negara barat, kita banyak pergi ke lapangan-lapangan terbang antarabangsa, dia ada multi-faith prayer room. Bagi orang beragama Islam, kita panggil surau, musalla, balasah kalau ada Kelantan sini dan sebagainya, balasah, balaisah dan sebagainya. Perlu ada yang ini terdahulu. Kadang-kadang bila orang buat pejabat, susun atur, orang tentukan ini bilik aku, this is my office, ini my workplace, ini my cubicle, ini my work partition, workplace dan sebagainya. Dan kemudian bila orang tanya kat mana nak solat ya, surau di mana? Surau, okeylah, surau kita ambil yang atas lah. Yang atas tu kosong lagi, store tu, tapi bolehlah kita buat surau. Surau rupanya dan juga tempat-tempat untuk meditation, religious faith dan integration untuk spiritual knowledge tidak ada pada awal-awal peringkat perancangan. Lalu bila keutamaan ini dikebelakangkan, organisasi itu tidak akan dapat membawa perkhidmatan, malah suasana pengurusan yang makmur kerana spiritual tidak dijadikan sebagai alat dan elemen yang praktikal untuk membina dan membangunkan organisasi. Saya juga suka membaca buku Managing for the Future. Lihat buku lama tulisan Peter F. Drucker. Setengah orang sebut Peter F. Drucker. Beliau menyatakan perubahan perilaku anjuran agama lebih kuat daripada perubahan kerana faktor lain seperti budaya dan sebagainya. Whatever being religious driven, ia sebenarnya adalah perubahan yang bukan saja lebih baik, malah lebih kuat, more sustainable. Malah kepercayaan ataupun agama amat mempengaruhi pengurusan. Kerana itu di Malaysia, bila saya katakan tadi diletakkan paling atas, kepercayaan kepada Tuhan, apa yang dihasratkan oleh pemimpin terdahulu daripada sudut pengurusan keagamaan, pengurusan perkhidmatan yang akhirnya membawa kepada kecemerlangan dan integriti dalam mana-mana bidang pengurusan, ialah kerana tugasan, tanggungjawab yang pertama bagi setiap orang yang merupakan pemegang kad pengenalan Malaysia, walaupun mereka ini berlainan agama, bangsa, budaya, latar belakang, warna kulit, dialek dan sebagainya, mereka ada satu persamaan, iaitu tugas mereka, setiap rakyat Malaysia mesti percaya kepada Tuhan. Yang beragama Islam, yang beragama Buddha, ataupun Hindu, ataupun Kristian, their first obligation towards not only their own religion but to their nation adalah untuk mempunyai rasa God consciousness, rasa bertuhan. Bayangkan apabila seseorang mempunyai peluang untuk melakukan perkara yang tidak baik, perkara yang boleh mendatangkan keburukan kepada orang lain ataupun pada diri sendiri. Sama ada dalam gelap orang tak nampak ataupun terang-terangan. Dia seorang-seorang, berdua, bertiga ataupun ramai-ramai. Sama ada tempat itu dirakam, ada CCTV, ada yang mengawasi ataupun tidak. Suatu perbuatan itu diketahui oleh bosnya, superiornya, pemimpinnya ataupun tidak. Ataupun perbuatan yang buruk dia ada peluang untuk buat dan dia juga ada peluang untuk terlepas daripada dihukum. Kalau sekiranya orang itu mempunyai rasa God consciousness, rasa bertuhan, pasti dia tak jadi untuk buat benda-benda yang tak baik, walaupun dia boleh, walaupun dia mampu, walaupun dia akan terlepas daripada perbuatan itu. Imagine 32 juta and counting jumlah rakyat Malaysia, kalau semakin ramai yang mempunyai benar-benar aspirasi, ini baru yang pertama percaya pada Tuhan dalam rukun negara, antara kesan dan impak immediate ataupun yang secara langsung adalah pastinya kadar jenayah di negara kita akan berkurangan. Bila orang ada rasa bertuhan, rasa diawasi, dilihat, diamati oleh Tuhan. Peter F. Drucker
pakai dua contoh negara di dalam bukunya ini, yang antara dua negara yang alhamdulillah saya dapat peluang berkali-kali pergi kerana tugasan dan sebagainya sebelum ini, iaitu Germany, Jerman, dan juga Jepun. Beliau menyatakan dalam bukunya, oleh kerana faktor pengurusan dan perubahan perilaku, kalaulah ada orang di dunia, buku ini diterbitkan berpuluh tahun yang lalu, yang somehow tidak mempunyai sebarang info tentang World War II. Tidak ada maklumat tentang Perang Dunia yang kedua, dibawa ke Jerman, dibawa ke Jepun, dan kemudian mereka melihat apa yang ada di negara berkenaan. Kalau diberitahu kepada mereka pada ketika itu, dua negara ini pernah hancur teruk ketika Perang Dunia Kedua, pasti mereka tidak akan percaya. Saya antara ruang sedikit pengalaman yang boleh saya kongsikan, bersama family kami tidur 2 malam di Berlin. Di Berlin, di Jerman. Malam pukul 10. Di hotel penginapan, servis apartmen yang saya dan family duduki, saya keluar, turun, nak lintas jalan, di hadapan itu ada kedai yang bersifat 24/7. Kedai serba-neka untuk beli barangan. Jalan kosong kiri kanan. As a typical Malaysian, saya dah mula nak melangkahkan kaki untuk lintas jalan because simply tidak ada kenderaan, motor, kereta tak ada. Walaupun lampu isyarat menunjukkan warna merah untuk pejalan kaki. But the moment saya nak buat begitu, saya melihat sebelah kanan saya ada satu pasangan, cara mereka bercakap dan bahasa yang mereka gunakan, saya boleh tahu bahawa ini adalah orang lokal, umur sekitar 50-an, suami isteri, pegang tangan lagi, so sweet. Dan mereka tidak bergerak dan beranjak untuk melintas jalan. Lalu menjadikan saya rasa malu sendiri, saya pun tak jadi. Hingga akhirnya lampu isyarat menunjukkan merah untuk kenderaan dan hijau untuk pejalan kaki, baru mereka melintas jalan, dan begitulah juga saya. 3 tahun saya duduk di New Zealand, ketika bertugas di Suruhanjaya Tinggi Malaysia, Kedutaan Malaysia di Wellington, New Zealand. Sama seperti mana di UK, zebra crossing matters. Ia sangat-sangat berat. The moment seseorang pedestrian itu berdiri di bahu jalan dan sebelah kakinya dia dah step, meletakkan di atas laluan zebra crossing itu, maka kereta wajib untuk berhenti dan memberikan ruang untuk pejalan kaki dan juga cyclist diutamakan. Di Berlin, Jerman, bandar dan laluan-laluan jalan-jalan yang besar, dia ada 2 jenis traffic light, lampu isyarat. Satu, lampu isyarat untuk kenderaan seperti motor, kereta dan ke atas. Satu lagi lampu isyarat, sama juga merah dan juga hijau, tapi yang ini untuk pejalan kaki dan juga penunggang basikal, orang yang membawa basikal. Yang akan hijau dulu adalah untuk pedestrian dengan cyclist, yang akan merah dulu iaitu untuk kenderaan seperti motor, kereta dan ke atas. Sangat-sangat Islamik, menunjukkan bahawa mereka melihat manusia itu perlu untuk diurus terlebih dahulu, barulah organisasi keseluruhannya itu dapat dilihat. Kita mana-mana yang baik dapat berjalan ke luar negara melihat tempat orang, dan sepanjang pengalaman saya bertugas di jabatan ataupun dalam perkhidmatan awam selama 22 tahun setengah sebelum saya memohon untuk bersara awal, 4 tahun lepas, lebih daripada 50 buah negara alhamdulillah dapat saya sampai dan lihat. Yang mana baik itu kita buat balik dan kita cuba untuk cadangkan kepada peringkat yang lebih tinggi. Yang buruk itu bukan sedikit, terlalu banyak yang daripada luar negara, tapi yang baik itu kita ambillah, yang buruk itu kita tinggalkan di sana. Yang kelima, buku ataupun kitab yang ditulis oleh para ilmuwan Islam, subhanallah terlalu banyak. Saya kongsikan satu sahaja, antaranya adalah At-Tibril Masbuk fi Nasihatil Muluk, tulisan Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, yang menceritakan tentang bagaimana pemimpin dan kesedaran tanggungjawab pemimpin dan juga para ilmuwan mengelakkan kezaliman dan penindasan, kefahaman dan kesefahaman, perkhidmatan kepada rakyat, konsep-konsep batasan-batasan syarak. Kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, tulisan Al-Imam Al-Mawardi, menyatakan bagaimana diberikan panduan tentang kementerian-kementerian yang perlu diwujudkan oleh mana-mana kerajaan. Berapa kementerian yang perlu ada,
Dan mengapa kementerian ini penting serta bidang tugasnya? Sebagai satu dapatan untuk membina organisasi, ia mesti berpandu dan ia mestilah bertatahkan dengan ilmu. Lantas, saya mencadangkan pada diri saya dan juga rakan-rakan pendidik agar kita dengan pelbagai genre bacaan dan material yang ada, kita perlu cabar diri kita sendiri untuk cabaran secara positif untuk turut mencari dan mendamba maklumat-maklumat dan informasi di luar daripada kekananan dan jurus disiplin bidang-bidang ilmu yang sedang kita wakili sekalian. Kalau kita berada dalam bidang agama, is good for us untuk kita explore bidang dalam bacaan tentang sains dan sebagainya dan vice versa. Lalu pupuklah pandangan yang positif. Kawal emosi. Dalam masa yang sama, kita pakar, kita mempunyai kekananan, pengalaman yang hebat, kecenderungan yang mungkin orang lain baru nak mula, kita tetap dan perlu untuk mengakui kepakaran yang ada dalam orang lain. Ini penting sebagai elemen untuk membangunkan organisasi. Be a professional. Perlu kita memastikan agar kita ini bukan tidak ada masalah, tetapi masalah kita itu tidak diselesaikan di tempat yang tidak sepatutnya. Kita perlu menjadi orang yang sensitif, tapi sensitif kita itu bertempat. Maksud sensitif bertempat adalah mana-mana isu yang berlaku, ianya diselesaikan. Kalau sekiranya kecil, let it remain small. Kalau sekiranya dia besar, maka perlu untuk diberikan contingency plan ataupun dirawat dengan cepat dan sebagainya. Kita juga perlu untuk bersifat tegas, asertif, walaupun kita mengakui kepakaran dan kelebihan orang lain, terima pandangan-pandangan orang lain, ada masa-masanya kita perlu tegas. Dan kerana tegas ini adalah untuk memastikan prinsip tidak digadaikan semata-mata untuk menyelesaikan isu-isu yang bersifat picisan. Juga kita perlu untuk menjaga hubungan dan mengekalkan komunikasi antara sesama kita, kerana apa lagi yang boleh diharapkan pada manusia untuk dia membina diri dia dan menempatkan dirinya itu dalam satu formasi yang cantik, walaupun dia berada di tempat yang bukan tempat yang dia biasa. Umpama skydivers, gambar yang ditunjukkan ini. Saya menunjukkan gambar ini, saya belum pernah cuba lagi. Yang saya hanya boleh sempat dan juga pernah cuba adalah bungee jumping di New Zealand dahulu. Komunikasi boleh untuk dikekalkan dengan apa cara sekalipun, kerana inilah memerlukan kekuatan yang ada pada diri manusia itu sendiri. Berusaha Tuan Pengetua, para pendidik dikasihi sekalian, izinkan saya untuk berkongsi 5 dapatan daripada dalil naqli, Quran dan juga hadis. Mudah-mudahan ianya bermanfaat. Saya mencadangkan dalam kita memastikan wujudnya amanah dan integriti seperti mana yang dinyatakan dalam surah Al-Qasas. Rujuk dalam surah Al-Qasas, lihat pada ayat yang ke-26. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyyul amin. Dan salah seorang daripada kedua adik-beradik perempuan itu berkata, wahai ayahandaku. Ayahanda ini maksudkan adalah Nabi Syuaib. Dua-dua adik-beradik perempuan itu adalah anak perempuan kepada Nabi Syuaib. Jadikanlah dia, ambil dia, hire him sebagai pekerja. Dia yang dimaksudkan itu adalah Nabi Musa alaihi salam. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau boleh ambil sebagai pekerja untuk berkhidmat di dalam keluarga kita adalah orang yang ada 2 sifat. Pertama, kuat, dan yang keduanya dapat dipercayai. Orang yang mempunyai conviction, keyakinan dan keimanan, malah tulus niat dan juga keikhlasan dalam melakukan suatu perkara. Di sini amanah dan integriti dibina. Ayat ini juga menunjukkan kepada kita the sense of ownership, as where any issues and problems are to be addressed by all. Participation daripada semua berdasarkan kepada tingkat dan hierarki yang mesti dihormati dan dijaga. Semua perlu terlibat, semua perlu merasakan rasa pemilikan terhadap organisasi yang dimiliki. Walaupun ia bukan kelas yang kita ajar, ia bukan kawasan sekolah yang di bawah
tempat untuk kita jaga dan kita pantau. Contohnya kita bertanggungjawab kepada kawasan kantin dan sebagainya. But should something happen or occur di Padang dan sebagainya, we need to participate as needed oleh situation. Kita perlu pastikan semua orang rasa, tak ada orang yang boleh merasakan bahawa no, this is not my problem, it is something that need to be addressed by all, this is my border, this is my boundary, I have to bound with what I have. Ini akan menjadikan kita sentiasa merasakan bahawa tak payahlah biar orang lain fikir. Dalam ayat ini, kedua adik-beradik perempuan itu turut konsult ayahanda mereka untuk mereka ambil dan pilih mana-mana orang yang sesuai untuk dijadikan sebagai orang yang boleh jadi sebagai pekerja. Kerana kombinasi kekuatan dan kepercayaan. Kuat bukan hanya disandar oleh anggota dan kekuatan tubuh badan yang zahir. Percaya pula, dia disebut sebagai Al-Amin, orang yang trustworthy, trusted. Bagaimana kita nak jadikan dan pupuk diri kita ataupun pastikan orang sekeliling kita ini orang yang dipercayai? One of the normal indicators would be bila kita berurusan dengan orang dan kita appoint mereka untuk menjaga benda yang kita sayang, benda yang matters to us. Contohnya, kau tolong alihkan parking kereta aku, ni kunci kereta dan sebagainya. The moment kita serah aset ataupun barang kepunyaan yang kita sayang, yang pada kita itu penting kepada orang lain, kalau hati kita masa itu masih lagi berdebar-debu, habislah kan ini parking kereta, bawa kereta dah lah reckless, rosaklah drive shaft steering aku, kan terlanggar cala dan sebagainya, habis kotor, kan dalam kereta aku ada macam-macam dekat kompartmen, kan dia buka, dia tengok, malulah aku. Ataupun kita bagi, kau tolong pegang, ni wallet aku, kena pergi solat sekejap, tolong pegang, tolong jaga. Bila kita bagi orang lain untuk menjaga barang yang kita miliki dan kita sayang, kalau hati kita masih lagi risaukan dan fikirkan tentang keselamatan barang itu, bermakna orang yang sedang kita berurusan itu belum lagi mencapai tahap Al-Amin ataupun yang dipercayai. Tanda kita berurusan dengan orang yang Al-Amin adalah bila kita berurusan dengan mereka, kita kongsikan rahsia kita ke ataupun informasi, pandangan dan sebagainya, the moment kita share dengan mereka, kita tanpa dipaksa akan rasa tenang. Amin daripada kalimah bahasa Arab aminah. Aminah ini maknanya bukan sekadar beriman tetapi rasa tenang. Tenang ini tidak dipaksa, maka bila orang lain boleh memberikan ketenangan kepada kita, itu tanda dia adalah merupakan orang yang mempunyai sifat Al-Amin yang dapat dipercayai. Cabaran positif kita dalam isi ini adalah untuk memastikan setiap orang di dalam organisasi kita boleh membina atau meningkatkan pembinaan keyakinan orang lain terhadap dirinya. Sekurang-kurangnya tahap percaya itu boleh ditingkatkan ataupun mereka mempunyai rasa benar-benar we can rely on him or her dalam melakukan satu-satu tugasan. Dan ini adalah merupakan cabaran berterusan setiap hari bagi mana-mana organisasi. Kedua, saya mencadangkan penyuburan kepatuhan dan kebersamaan. Bukan senang untuk terima perintah. It is not an easy matter. Hadis baginda SAW menyatakan, hendaklah kamu dengar dan taat. Sebagai subordinate, sebagai pengikut, kita ada pemimpin, kita ada ketua, pelbagai bidang. Di peringkat panitia, di peringkat bidang, di peringkat pengurusan, sama ada pengurusan itu pengurusan pentadbiran, ataupun hal ehwal murid, ataupun pengurusan co-curriculum, sesi pagi dan petang dan sebagainya. Kita ada guru besar, ada pengetua, ada peringkat yang lain. Maka dengar dan taat ini Nabi kata mesti ada pada 5 situasi. Yang pertama, fi usrika, ketika kamu sukar. Kalau kamu diberikan tugasan oleh pemimpin dan ketua dan tugas itu bagi kamu sukar, tetapi tugas itu tidak berlawanan dengan apa-apa perintah dan larangan di dalam agama, maka sesukar mana pun kamu perlu untuk sambut, suburkan kepatuhan dan bersama dalam organisasi. Wa yusrika, bila kamu diberikan tugasan
ataupun aktiviti yang pada kamu, ini senang, aku dah 10 kali buat, Allah setakat buat ini jadi AJK ni memang dah lama dah, memang tak ada orang lain, aku yang boleh buat. Jangan kita take for granted benda-benda yang kita rasa senang, kerana kalau benda yang senang diarahkan, kita sebagai pengikut dan subordinate buat dengan rasa senang ataupun tidak ada langsung rasa untuk memastikan ianya itu sempurna pada kadar yang lebih baik daripada yang sebelumnya, kita akan jadi orang yang stereotype. Kita jadi orang yang complacent, maka pasti kita tidak akan mengutamakan mutu untuk kehebatan organisasi kita. Ketiga, patuh dan dengar dan taat. Wa man syatika, ketika kamu teruja, ada benda-benda yang kita suka, tiba-tiba yang itu yang diarahkan untuk kita buat, kita jadi over excited. Kadang-kadang over excited juga menjadikan kita hilang punca dan juga kita overlook benda-benda yang sepatutnya boleh menjamin kesempurnaan suatu tugas. Yang teruja, yang seronok, yang ini memang aku suka buat, juga kena patuh dan taat. Tidak berhenti sekadar itu, wa makrahika. Bila kamu diarahkan oleh peringkat atasan untuk buat benda-benda yang kamu benci, kamu tak berminat, contohnya diberikan tugasan yang inilah yang aku tak larat ni. Bagi aku, apa saja tugasan lain aku boleh buat. Tapi kalau dapat yang ni, Allah, memang putus angin. Memang letih lah. Kalau benda-benda yang tidak berminat, kita tak suka, tapi kalau itulah yang merupakan tuntutan dalam tugasan kita, maka kita perlu untuk lakukan dan jadi orang yang profesional in order for us to preserve sifat amanah dan integriti. Yang kelima, Nabi kata, wa ithratin alaik, pada kamu disuruh oleh peringkat pemimpin atasan untuk buat benda-benda yang tambahan luar daripada SKT, luar daripada KPI, dan bila buat pula kamu tidak akan dapat apa-apa insentif dan laba tambahan yang bersifat keduniaan yang kamu inginkan, tetaplah patuh, tetaplah dengar dan lakukan dengan yang terbaik. Ketaatan dalam apa juga situasi, kita juga perlu akur dengan hierarki bahawa kita mempunyai pengurus, penyelia, pemimpin di pelbagai peringkat dan kompetensi. Diversity dan tahap kepatuhan dan ketaatan kita memang berbeza, tetapi kalau berada dalam organisasi dan kita faham tentang istilah serta definisi patuh dan juga taat, kita akan dibantu ataupun menjadi aset yang baik untuk membangunkan organisasi. Hadis ini juga adalah merupakan satu peringatan kepada pemimpin dalam pelbagai peringkat agar mereka bukan sekadar memberi dan menurunkan, empower, tetapi empower itu dengan ilmu, kalau perlu dengan tips dan panduan, silakan kita permudahkan agar arahan-arahan, suruhan-suruhan itu bukan sahaja akan mencapai matlamat dan objektifnya, tetapi dia bila dibuat oleh mana-mana subordinate dan juga staff, ia akan dapat memberikan tambahan value add, nilai kepada pelaku ataupun orang yang melaksanakan. Yang ketiga, saya mencadangkan agar adanya kesungguhan dalam meningkatkan kualiti. Saya rujuk hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya saya ringkaskan, Nabi arahkan sahabat, Nabi akan suruh sahabatnya, subordinatenya buat berdasarkan kemampuan. Nabi tahu Mus'ab bin Umair kehebatannya adalah mengajar Quran. Nabi hantar awal-awal ke Madinah untuk ajar orang Yathrib dan Madinah. Sebelum Nabi berhijrah, hantar Mus'ab dulu kerana itu kelebihan Mus'ab. Nabi tahu Zaid bin Thabit, sahabat Nabi radhiyallahu an, adalah merupakan sahabat yang cepat pick up belajar bahasa-bahasa, dialek-dialek selain daripada bahasa Arab. Nabi arahkan beliau untuk belajar bahasa Hebrew, bahasa orang Yahudi. Kerana di Madinah Nabi berurusan banyak setiap hari dengan ahli kitab, dengan orang-orang Yahudi dan sebagainya. Lalu perlukan seorang di kalangan subordinate dia, pengikutnya, yang boleh untuk membantunya daripada sudut bahasa. Nabi tahu bahawa Muaz bin Jabal adalah merupakan orang yang boleh berinteraksi dengan orang lain. Nabi hantar dia sebagai duta ke Yaman. Nabi tahu tugasan-tugasan seperti Usamah bin Zaid, dia amat pakar dalam bab luar kelas. Artinya luar daripada Madinah. Dia merupakan orang yang strategis dalam bidang ketenteraan,
dan sebagainya, maka diberikan tugas yang sebegitu. Tapi sahabat-sahabat ini bila diajak dan disuruh oleh Nabi, dia kata, kami ni bukanlah macam kamu, wahai Rasulullah. Allah bagi kamu, kamu maksum. Artinya sahabat ni seakan berkata pada Nabi, wahai Nabi, siapalah kami nak buat. Dia rasa rendah diri pada arahan-arahan dan suruhan-suruhan yang diberikan. Lalu Nabi menunjukkan reaksi kurang senang hingga jelas tampak di wajah baginda. Dan Nabi bersabda, inna atqakum wa a'lamakum billahi ana. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa dan yang paling mengenali Allah adalah aku. Maksudnya, secara ringkas, ada 5. Pertama, hadis ini menunjukkan bahawa setiap amalan yang disuruh di dalam organisasi ataupun tuntutan agama adalah benda-benda yang memang mana-mana insan mampu untuk lakukan. Kedua, we need to have a sense of belonging. We need to say to ourselves that this is my job and I'm responsible towards it. Kita perlu ambil tanggungjawab dan memastikan bahawa kalau sekiranya orang tak ada, maka kita boleh. Seperti mana saya 99 hingga 2006, 7 tahun saya berada dan bertugas di lembaga periksaan di peringkat pembinaan item, instrumen. Pentaksiran dan penilaian adalah merupakan makanan dan keseronokan bagi diri saya. Ia satu ilmu yang pada fikir saya amat-amat bernilai dan I cherish sepanjang hidup saya. Ada ruang-ruang dan masanya bila klien, pemegang taruh, customer datang dan orang pegawai ataupun desk officer ataupun desk clerk yang bertugas untuk bidang itu tak hadir, maka orang lain tak nak ambil tanggungjawab. Cik, minta maaf, dia ni cuti, dia tak ada, dia bersalin dan sebagainya, lalu tak ada orang yang boleh cover. Sebaik mungkin, kalau boleh, maka orang lain juga perlu ada rasa empathy dan anticipate terhadap apa yang orang lain boleh buat. Sekurang-kurangnya kalau tidak mampu melakukan tugasan itu secara hakiki, ia mempunyai informasi bagaimana untuk memudah cara pemegang taruh, klien yang datang. Dahlah penat mereka datang ke pejabat, nak sampai naik ke tingkat pejabat kita, parking pun jauh, panas dan sebagainya, maka kita perlu untuk cuba sebaik mungkin keluar sikit daripada kotak kita. Seperti mana yang Tuan Syed sebutkan tadi tentang isu kotak, keluar sikit. Setidak-tidaknya kalau isu itu tak dapat diselesaikan, kita dapat membantu untuk meringankan ataupun sedikit sebanyak 20, 30, 40% daripada masalah itu telah pun dapat kita bantu rakan kita yang tidak hadir, tidak mampu pada ketika itu. Cabaran berakhlak dan berintegriti dalam ibadah pada perkara-perkara baik diarahkan untuk buat benda-benda yang baik dalam organisasi. Kita tidak boleh mendahulukan orang lain. Umpama ada saf ruang kosong di saf depan, payah betul kita nak ke depan. Apa salahnya kita sendiri yang berusaha untuk pergi ke depan dan tidak hanya membiarkan orang lain sahaja. Rendah diri kita mesti bertempat. Kerana itu Nabi kata yang paling bertakwa dan paling kenal Allah adalah aku. Maksudnya adalah Nabi nak bagi tahu pada para sahabat pada perkara-perkara yang bersifat jawatan, profession. Sahabat tidak boleh bandingkan dirinya dengan Nabi kerana Nabi Muhammad adalah utusan Allah, adalah pilihan. Ranking, kita tak boleh kata bahawa Allah, aku 41 je. Ini bagilah 44 buat. Aku 48 je, 52 lah. Itu 52 tolak 54, 54 tolak 56 dan sebagainya. Maka semua orang cuba untuk merendah diri, akhirnya isu itu tidak dapat diselesaikan. Dan dalam amalan-amalan baik, khidmat di dalam organisasi, there is no such thing called exclusiveness. Dia tidak ada exclusivity. Semua orang perlu sekurang-kurangnya untuk ambil tahu. Yang keempat, saya mencadangkan pemeliharaan adab dan juga kemanusiaan. Tuan Pengetua dan juga MC, kalau sekiranya saya perlu berhenti awal, bagi tahu pada saya, sebab bila saya tengok slide, saya tak sempat kalau ada mesej masuk dan sebagainya, mohon maaf saya tak perasan. Kalau semuanya diam sahaja, maknanya memberi izin lah tu, diam tanda setuju dan redha untuk saya sambung lah. InsyaAllah, tak lama dah, tak banyak dah insyaAllah. Yang keempat, 9.45 boleh Ustaz? 5 minit lagi. 5 minit lagi. Baik. Right. 5
tiba-tiba terus pada sudden death penalty ni. Kalau bagi tahu awal 95 kan bagus ah. Tiba-tiba. Ini kapal terbang ni nak landing ni ya kena tengok juga sama ada menara kawalan okey, trafiknya, harap-harap tidak ada turbulence, angin kencang dan sebagainya. Saya cuba ya. Kalau terlebih Boleh Ustaz, boleh. Tak boleh. terlebih tu minta maaf lah. Pemeliharaan adab dan kemanusiaan. Nabi utuskan Ubay bin Ka'ab dan Muaz bin Jabal ke Yaman, wakil untuk menjadi ketua di sana. Dan Nabi pesan kepada mereka 5 benda agar Islam sebagai satu organisasi tetap dilihat cantik, indah dan juga boleh diterima. Satu kata Nabi, yassira, permudahkanlah. Dalam urusan-urusan kita, dalam organisasi, selagi mana kita boleh mudahkan orang, mudahkanlah. Memudahkan orang ni kalau sekiranya menyusahkan diri kita sedikit, silakan. Saya ambil contoh yang mudah, tempat kadang-kadang ada kawasan meletak kenderaan parkir tu agak terhad. Maka nak memudahkan diri kita, kita parkir dan kita menghalang kereta lain yang tak tahu mungkin nak keluar semasa kita menghalang kenderaan mereka. Lalu tempat yang ada adalah jauh sikit, kalaupun jauh kita parkirlah di tempat yang jauh sedikit, kita mudahkan orang dan jangan susahkan. Pesan Nabi yang kedua, wala tu'asira, kamu berdua benda-benda yang mudah biar dia kekal mudah. Jangan dibesar-besarkan benda yang kecil, jangan disusah-susahkan. Ya, kita hormati, kita terima, malah kita laksanakan. Beberapa birokrasi yang mesti ada, ia mesti ada dalam organisasi. Tetapi selagi mana boleh dipermudahkan, maka janganlah kita sengaja menyungkarkan. Ketiga kata Nabi, basyira, gembirakanlah orang lain. Usaha kita ini, we are not a jovial person. We might be di sekolah kita adalah jenis orang yang introvert. Kita bukan orang yang extrovert. Tetapi itu tidak menghalang kita untuk memudahkan, menjadikan orang lain rasa seronok berurusan dengan kita. Kita mesti menyediakan diri kita untuk mendekati orang dan didekati oleh orang lain. Yang keempat, Nabi pesan wala tunafira, jangan jauhi masalah, jangan jauhi masyarakat. Jangan nampak kalau ada parents yang datang, orang yang datang dengan rasa marah nak komen dan komplain, kita lari. Jangan kita jauhi diri kita daripada cabaran-cabaran yang ada. Dan yang kelima, watatawa'a, lazimkan diri kita di dalam organisasi, membiasakan diri untuk lakukan perkara-perkara yang bersifat sukarela. Lagi banyak kita didik diri kita dengan aktiviti-aktiviti kesukarelawanan, lagi dia akan mentarbiah dan mendidik kita, menjadikan diri kita adaptable dalam mana-mana organisasi. Letaklah saya di jabatan dan unit mana pun, letaklah saya di sekolah mana sekalipun, dia akan menjadi orang yang mudah untuk membiasakan diri, malah menjadi aset dan membantu organisasi berkenaan. Yang kelima adalah saya cadangkan organisasi perlu untuk dibangunkan menerusi sasaran dan juga pelan tindakan. Nabi Muhammad SAW menyatakan setiap Muslim mesti bersedekah. Sahabat tanya, kalau orang tu tak ada kekuatan kewangan untuk bersedekah, Nabi berikan 4 cara untuk seseorang itu menyumbang setiap hari. Jangan kita habiskan hari tanpa kita menyumbang kepada orang lain. Kalau tidak mampu dari sudut material, yang pertama, dalam organisasi kita, mari kita usahakan perbuatan yang bermanfaat untuk diri sendiri. Kita mungkin tak ada masa, hari ini aku tak ada mood untuk layan orang lain contohnya, kita usahakanlah perbuatan yang bermanfaat untuk diri sendiri sekurang-kurangnya. Kedua, kita cuba untuk bantu insan yang sangat-sangat berkeperluan. Ramai orang yang perlu bantuan, tapi kalau kita terpaksa memilih yang sangat-sangat desperate, yang berkeperluan, maka kita bantu. Yang ketiga, menyuruh insan untuk berlaku baik atau berkata yang baik. Kita sampaikan kepada orang lain agar mereka turut buat sama yang baik. Setidak-tidaknya kalau tak boleh suruh orang buat baik, kita cakap yang baik-baik. Yang keempat, setiap orang ada kelemahan. Setiap orang ada kekurangan. Setiap orang dia ada PL dia sendiri. Setidak-tidaknya, kalau kita tak mampu bantu orang, kita tidak mampu bermanfaat lebih pada orang lain, pastikan keburukan-keburukan yang memang ada daripada diri kita,
PL, tabiat-tabiat yang tak baik yang dalam diri kita tu semua orang ada. Kita tahan agar jangan keburukan kita kena kepada orang lain di dalam institusi ataupun organisasi kita bagi menjaga keharmonian. Lantas secara ringkas daripada 5 dapatan ayat Quran dan hadis, saya mencadangkan 7 teras untuk kita membangunkan organisasi sama ada kerajaan ataupun swasta. Pertama, ciptalah kesefahaman terhadap objektif, misi dan visi. Nak berikan orang faham mudah. Sesi 1 jam LDP ini, semua orang kalau ditanya faham, oh mudah jawapannya itu faham. Tapi cabarannya itu bukan ketika faham. Cabaran dalam organisasi adalah kalau ada 70 orang, 80 orang, 100 orang, setiap seorang tu boleh faham dengan presentation, tapi nak memastikan A dengan B sefaham, B dengan F sefaham, F dengan Q sefaham, itu adalah merupakan cabarannya. Lalu kena wujudkan faham dan daripada faham itu wujudkan sefaham antara satu sama lain. Kedua, setiap organisasi pasti punya strategi jangka masa panjang, jangka masa pendek. Perkukuhkan strategi yang ada, tanamkan keyakinan pada setiap subordinate, yakinkan mereka bahawa strategi ini adalah strategi boleh menang dan jadikan mereka percaya bahawa strategi ini boleh berjaya, maka ianya perlu diperkukuhkan. Tingkatkan kemahiran, tingkatkan pengetahuan. Subhanallah, siapa saya untuk bercakap yang ini di hadapan para pendidik yang mempunyai sifat dan atribut yang dinamik serta pengalaman yang terlalu luas. Berbanding dengan saya di sesi PDP sekolah hanya sekitar 3 tahun sahaja. Meraihkan kemanusiaan dan kebajikan dalam organisasi. Perlu manusia itu dilayan seperti mana manusia. Himayati muru'atil insan. Zaman di mana pengurusan marah-marah sepatutnya sudah tidak ada lagi pada abad yang ke-21 ini. Pengurusan marah-marah yang dulu, baling file depan orang, campak ke sana sini, suara yang kuat sampai 3-4 kelas boleh dengar. Pada fikir saya, ia sudah tidak ada lagi. Bukan ini budayanya di dalam sekolah-sekolah yang bersifat kontemporari. Kebajikan, memelihara maruah manusia perlu ada dalam agenda dan strategi mana-mana organisasi. Yang kelima, kita perlu sentiasa untuk kenal pasti halangan, bantu pemimpin kita dan ketua kita agar sentiasa kita syukurkan dengan kita memberikan definisi, melihat dan kenal pasti apakah dia halangan-halangan yang ada dan jangan sekadar timbulkan isu dan masalah. Ini masalah kita tuan, ini masalah kita puan. Berikan juga dengan inisiatif, solusi dan pandangan agar rasa kebersamaan itu ada. Seterusnya yang keenam, perkemaskan komunikasi kita dengan para pemegang taruh dan juga pelanggan. Dan yang ketujuh, selepas semua 6 tu kita dah buat, maka kita perlu untuk jadikan ini sebagai satu budaya. Make it as a tradition. Jadikan ini sebagai satu trademark ataupun tanda dagangan bagi organisasi kita. Orang sebut nama sekolah kita, orang akan keluarkan umpama SEO, Search Engine Optimization dalam Google. The moment nama kita disebut, orang type nama kita, orang type nama organisasi kita, maka akan timbul keywords, kata kunci, perkataan-perkataan yang menunjukkan kekukuhan dan gambaran organisasi kita sendiri. Buat akhirnya, yang berusaha Tuan Syed, Tuan Pengetua, pengacara majlis, pengendali sesi dan para pendidik sekalian, saya akhiri dengan kata-kata daripada sastrawan negara, Pendeta Zainal Abidin Ahmad ataupun Zahba. Saya suka membaca buku-buku tulisan beliau. Kata beliau, buatlah baik, aduhai rakan, ke dalam laut engkau campakkan. Andai tidak dikenal ikan, Tuhanmu tahu, iyakah bukan. Buatlah baik, aduhai rakan. Zahba kata, jangan berkira tentang benda baik. Asal saja dia kebaikan, orang lain tak buat, kita buat. Asal saja dia kebaikan, kalau ianya tidak ditular, tidak di-viral, dirakam orang lain, orang tak puji kita dalam mesyuarat, orang tak sebut-sebut dan memuji kita kebaikan yang kita buat, buatlah kebaikan. Jangan berkira, jangan memilih. Pada pandangan mata manusia, mungkin kebaikan yang kita buat ini kecil, tak ada nilai.
tak perlu disebutkan, not worth it to be mentioned in any stages, Allah dan Tuhan tetap nampak, Tuhan tetap lihat, teruslah buat kebaikan. Lepas buat baik itu, ke dalam laut engkau campakkan. Umpama kebaikan itu kita jadikan dia sebagai satu objek, jadikan dia sebagai satu jasad, dan kebaikan yang kita dah buat itu, kita campak jauh-jauh ke tengah laut, ke dasar laut, yang tidak ada manusia hidup dalamnya. Yang ada apa? Ikan dan hidupan-hidupan laut yang lain. Ikan tidak perlukan kebaikan kita. Yang perlukan adalah manusia. Tapi kita tutup kebaikan itu, dicampak jauh-jauh ke dalam laut. Andai tidak dikenal ikan, dan memang ikan tak kenal dan tidak memberikan recognition terhadap apa yang kita buat, andai kebaikan yang kita usahakan itu orang tidak hargai, nama kita tidak dicatat di wall of fame ataupun di mana-mana yang bersifat cetakan, kita juga tidak disebut, orang pun mungkin terlupa, tak ingat dan sebagainya. Umpama tidak dikenal ikan kebaikan yang kita campak itu, kata Zakbar, Tuhanmu tahu, iyakah bukan? Yang tahu dan pasti, kalau dia adalah merupakan benda yang baik, pada Allah ianya baik. Kalau benda yang kita buat itu semua manusia kata baik, sedang Tuhan tahu cara kita, niat kita, tekad kita, tujuan kita buat bukan kerana yang dipandang ataupun ditanggap oleh manusia, ia tetap menjadi tidak baik. Biarpun kita punya ramai followers, kita ramai yang likes, yang suka dan sebagainya, pujian-pujian itu sebenarnya tidak akan dapat langsung dibandingkan dengan penilaian oleh Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan mendasari bagaimana sesebuah organisasi pelbagai peringkat melibatkan setiap seorang daripada rakyat Malaysia agar mereka dapat berpencak dan bertindak dengan sebaiknya, biar apa sekalipun nama jawatannya atau biar apa sekalipun kedudukannya di dalam mana-mana hierarki organisasi. Yang berusaha Tuan Pengetua dan para pendidik yang dihormati sekalian, sekadar itu yang termampu untuk saya sampaikan, yang baik dari Allah, yang lemah daripada saya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan di atas jemputan dan undangan yang diberikan. Mudah-mudahan yang baik itu diambil dan ianya datang daripada Allah juga. Yang lemah, yang kurang, lekeh, tidak sempurna, ianya adalah kerana kelemahan diri saya sendiri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua para pendidik yang saya hormati. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Muhammad Alfino atas ucapan yang cukup bermanfaat itu tadi. So dekat sini saya boleh simpulkan daripada ceramah Ustaz, kita ada dua tanggungjawab. Tanggungjawab untuk anak murid kita dan juga tanggungjawab kita sebagai pendidik. So tanggungjawab untuk anak murid kita yang perlu kita terapkan mestilah berdasarkan kepada prinsip rukun negara yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Kerana apa? Kerana sekolah adalah institut pendidikan yang sangat memerlukan suasana beragama, khususnya bagi menyediakan anak dengan persekitaran kondusif untuk menyebarkan Islam. So bukan sahaja dalam waktu subjek agama Islam, tak, sebenarnya kita semua guru dan pendidik dipertanggungjawabkan untuk memikul kesedaran ini, untuk memberikan kesedaran kepada anak didik kita. Dan seterusnya tanggungjawab kita pula sebagai pendidik, yang tadilah Ustaz share 5 poin tadi. Yang pertama, kejelasan dan ketepatan. So kita mesti amanah dan integriti dalam menjalankan tanggungjawab kita sebagai guru. Yang kedua, menyuguhkan kepatuhan dan kebersamaan. Mesti taat dan dengar. Maksudnya dengar dan taat kepada pemimpin kita, kepada pengetua kita. Yang ketiga, kesungguhan, peningkatan kualiti. Kita mesti bersungguh dalam melakukan apa jua kerja yang diberikan. Yang keempat, pemeliharaan adab dan kemanusiaan ini, didik diri kita dengan
aktiviti kesukarelawan. Yang kelima, mesti buat sasaran dan pelan tindakan. So, setinggi mana pun kedudukan kita, agama, apa pun yang kita anuti, jangan pernah lupa untuk meletakkan Tuhan dalam hati kerana agama akan mempengaruhi tindakan seseorang. Sebagai pekerja yang berintegriti, kita perlulah bertanggungjawab dengan tugas yang diamanahkan. Jadi marilah kita sama-sama buang yang keruh, ambil yang jernih agar kerja yang kita buat diterima olehnya, insya-Allah. Untuk pengetahuan semua, LDP kita kali ini adalah anjuran bersama Jawatan Kuasa LDP dan UPK Raja Abdullah. Baiklah, guru-guru semua, jika ada sebarang persoalan boleh kemukakan sekarang di ruangan komen ataupun boleh on mic. Puan Amanina, izinkan saya sambil-sambil kalau ada yang bertanya itu, saya nak kongsikan satu slide dan juga mohon kerjasamalah daripada para pendidik untuk login dan juga isikan. Boleh ya? Boleh. Baik, saya sharekan sekarang. Saya mohon jasa baik, ini untuk muhasabah diri saya sendirilah agar para pendidik dapat pergi ke sini, menti.com, di handphone ke laptop, buka tab yang baru, window yang baru ke menti.com dan kemudian masukkan kod 38778274. Ataupun tuan boleh share ke tak link itu terus ke dalam ruangan chat box ini. Jadi cikgu boleh terus tekan dan jawablah. Baik, sekejap ya. Chat, alright. Saya dah share, hopefully nampak? Nampak Ya? jelas. Okey, baik. Terima kasih, Cik Sid. Tapi kalau sekiranya ada yang nak bertanya soalan, kalau ada, harap-harap tak ada lah. Silakan. So, 38778274. Okey, Assalamualaikum Ustaz Alfino. Waalaikumsalam. Tak apa, saya mulakan pertanyaan. Alright. Dalam suasana pandemik ini ramai orang menyebut perlunya kita untuk memotivasi diri kita ya untuk menghadapi kerenah-kerenah ataupun permasalahan yang timbul pada masa ini. Okey. Jadi secara mana yang secara lebih mudahnya kita untuk memotivasi diri kita dalam keadaan yang hidup sentiasa saja tertekan dengan kerenah rumah tangga, kerenah tugasan, kerenah anak-anak yang semua mendatang dengan berbagai-bagai masalah. Jadi orang sebut suruh motivasi, kadang-kadang ialah macam mana dengan kerenah di sekeliling pinggang kita bermasalah semua. Jadi macam mana kita nak memotivasikan diri kita dalam keadaan macam tu? Okay, silakan Ustaz. Terima kasih kepada yang berusaha Tuan Syed. Subhanallah, soalan yang sangat baik. Even the best motivator in the world pun needs motivation continuously. Memberikan motivasi kepada diri sebenarnya pada fikir saya yang terbaik, yang paling kuat, yang terhebat memberikan motivasi kepada diri adalah diri kita sendiri. Kerana kita yang lebih mengenali diri kita. Lalu saya mencadangkan agar kita memberikan banyak ruang ataupun istilah yang biasa diguna pakai di dalam mana-mana posting media sosial kita adalah me time ataupun waktu untuk diri kita sendiri. Kalau sekiranya kita adalah merupakan workaholic ataupun work driven personality,
tetap perlu untuk kita berikan ruang kepada diri kita. Jangan sesekali pada perkara-perkara yang kita suka, yang kita minat, yang kita biasa, kita ketepikan, kita abaikan ataupun kita kurangkan kuantiti dan kualitinya semata-mata kerana tugasan. Seperti contoh, orang yang minat dengan jogging ataupun riadah yang lain, maka sesibuk mana sekalipun dia, kalau diletakkan dalam seminggu untuk dia buat aktiviti jogging 3 kali, maka dia kena cuba pastikan juga dia dapat buat 3 kali. 5 minit, 10 minit, 2 km, 3 km, ini saya punya standard lah, jadi saya berikan contoh yang itulah sahaja. Dia kena untuk lakukan. Suatu yang sangat-sangat penting dalam diri kita kalau kita lihat, kenapa Tuhan menjadikan siang dan juga malam. Siang adalah waktu untuk bekerja, malam ini adalah suasana di mana kita telah pun kurang atau tidak sangat memerlukan pemerhatian, penilaian manusia. Siang sama ada bekerja rasmi ataupun tidak, kita sentiasa, sambil-sambil saya jawab tu, baru ada 4 yang memberikan penilaian. 4/70 lebih ni, ini untuk saya kira fail lah ni. Fail saya tu, bukan tuan-tuan dan puan-puan. Kita perlu untuk memastikan ada masa di mana kita rasa yang kita tidak perlu untuk melihat ataupun mengambil lebih pandangan, dapatan daripada orang lain. Kerana itu malam diberikan ruang untuk kita, satu, berehat. Yang keduanya, dia adalah masa yang eksklusif untuk diri kita dengan Tuhan. Jadi, urusan-urusan yang bersifat ketuhanan, urusan-urusan yang bersifat khidmat untuk diri kita sendiri, ia perlu sentiasa dijaga, dikawal selia, dipastikan kuantitinya mengikut hari, masa dan sebagainya. Ini akan boleh mengurangkan rasa tekanan. Kedua, tekanan mesti sentiasa dipastikan ada. Motivasi kita untuk mengatasi masalah, isu, tekanan, stres dan sebagainya, tekanan mesti sentiasa dipastikan ada dalam hidup. Di situlah thrill, di situlah rasa keseronokan, di situlah adrenalin kepada kehidupan itu ada. Sesuatu filem, drama di pawagam, di TV, program live dan sebagainya, unsur dan elemen yang menjadikan ia hebat dan disukai oleh orang ialah apabila adanya ruang ketika itu penonton rasa berdebar, penonton merasakan ketidakselesaan, penonton risau apa akan jadi kepada pelakon yang diminati, bagaimana nanti akhir kepada satu situasi. Jadi perkara-perkara ini mesti ada kerana ia memberikan suatu bentuk kekuatan di dalam kehidupan. Lantas, jangan lari daripada masalah. Satu cara untuk kita menangani, malah mengatasi stres itu adalah dengan cara tidak lari daripada cabaran dan masalah. We might or we might not in any way solve any issues or problem arise. Tak mungkin. Ada yang boleh, ada harinya kita boleh selesaikan isu 100% tuan. Ada masanya we can't even reach not even 50% or even lesser than that. Lantas, cabaran itu tetap mesti perlu untuk ditangani. Ketiga, saya mencadangkan kepada diri saya sendiri dan juga kepada rakan-rakan pendidik. Saya yang dah peringkat usia tua ni, subhanallah, sengaja mencabar diri saya untuk menekuni sekarang inilah masuk ke SEM 3. Pengajian saya di peringkat PhD di UPSI. Saja cari susah kata orang, but yes, ia adalah suatu yang menenangkan. So many people akan mengatakan bahawa pengajian di peringkat pasca siswaza ini adalah pendidikan ataupun pengajian yang bersifat a lonely journey, yang hanya kita dan penyelia kita sahaja yang faham. Kalaupun orang lain faham, orang lain tak ada masa nak melihat apa sebenarnya kajian, jurang, impak dan juga sumbangan yang akan kita berikan. Lalu, kita perlu untuk jadikan diri kita bermasyarakat.
berkomunikasi. Kalaupun kita jenis yang pendiam, subhanallah, saya cadangkan di tempat pejabat kita, di sekolah kita, di mana-mana saja, we need to interact. Jangan simpan seorang-seorang. The moment we share, beberapa peratus daripada masalah kita itu akan dapat diselesaikan. Ataupun kita diberikan pelbagai idea, cetusan, ilham oleh Tuhan untuk menyelesaikan benda-benda yang kita rasa seakan macam is a dead end, jalan mati sebelum ini, insya-Allah dia akan dapat untuk kita lihat. Orang extrovert kena bantu orang introvert, orang introvert kena bantu orang extrovert agar semua orang rasa bahawa dia itu diterima dan ada posisi di dalam mana-mana organisasi. Saya berikan contoh motivasi begini, Tuan Syed. Teringat saya di SMK Raja Ali tempat saya mengajar. Tak pasti sama ada Ustaz Sahar kita ingat ataupun tidak. Ada seorang murid saya ketika itu saya mengajar sesi petang, dia tingkatan 2. Hari-hari datang lewat ke sekolah. Dalam keadaan guru lelaki tidak ramai sangat di SMK Raja Ali, saya yang baru posting tahun 1996 ketika itu, terus dilantik sebagai salah seorang daripada guru disiplin. Guru disiplin ini maknanya kena mendisiplinkanlah. Antara hukuman ketika itu adalah dengan dirotan, sama ada di bilik penyelip petang, di bilik GPK dan sebagainya kerana datang lambat. Dan budak ni hari-hari datang lambat. Dan saya perhatikan setiap kali dia dirotan setiap hari, riak mukanya itu menunjukkan seakan I can take it. Tak ada apa-apa, tak ada kesan, tak ada sakit dan sebagainya. And he kind of willing and anticipate for tomorrow that he will be end up in the same situation. Lalu saya tanya pada kawan-kawan di mana rumahnya dan apa dibuat. Akhirnya saya pergilah dekat area kawasan 4 Tin tu sahab. Sebelum sampai ke sekolah, rupa-rupanya yang menjadikan dia ini sampai lambat dan motivasi bagi dia untuk hadap kena rotan walaupun sakit is a motivation for him in that sense, ialah kerana dia kena berhenti di satu stesen dulu, satu situasi tempat. Rupanya dia bekerja secara separuh masa di kedai cuci kereta. Ayahnya tak pasti di mana, ibunya mempunyai tanggungan anak yang ramai. Kalau dia tak kerja sebelum pergi ke sekolah, maka dia tidak akan ada duit dan takkan boleh bersaing sama-sama dengan kawan yang di kantin ketika rehat. Daripada dia tak ada duit untuk makan, biarlah dia dirotan. Lalu kita lihat motivasi ini datang apabila orang merasakan bahawa dia boleh jadikan kesukaran, kesusahan dia itu sebagai sebab untuk dia berjaya, sebagai sebab untuk dia boleh menghadapi segala-galanya. Not that bila saya kongsikan ini, saya mahukan agar suasana ini diulang, tidak. Tetapi untuk sekadar melihat yang mampu dan mapan untuk memotivasikan diri secara konsisten, sebenarnya paling atas dalam hierarki adalah tuan empunya diri sendiri. Wallahualam. Alhamdulillah, terima kasih ramai yang memberikan pandangan. Jangan puji saja. Kalau ada komen pembetulan dan sebagainya, silakan. Ini muhasabah dan tazkirah untuk saya. Saya pulangkan semula kepada pengacara sesi. Okey, baik. Cikgu-cikgu, ada apa-apa persoalan lagi? Tiada. Okey. Terima kasih Ustaz kerana telah menjawab soalan-soalan tersebut. Baiklah guru-guru, sebelum kita tamatkan LDP pada malam ini, mohon semua guru untuk mengisi borang penilaian PK061 dan PK062 dalam SPL KPM. Jangan lupa untuk isi kehadiran juga ya. Jadi, saya akan menutup majlis kita pada malam ini. Sekian sahaja LDP kita pada malam ini. Terima kasih atas komitmen dan kerjasama yang telah diberikan oleh guru-guru. Sekiranya ada kekurangan daripada pihak saya mohon maaf dan selamat malam.
Buah rambutan untuk dimakan, simpan sedikit buat Cik Siti. Salah dan silap harap dimaafkan, ada jodoh berjumpa lagi. Sekian daripada saya, selamat malam. Ada jamuan kan biasa lepas majlis? Ada jamuan di rumah masing-masing. Dekat mana Ustaz? Bagi Itu tahu lah. Ustaz. Nanti kita ngerti lah. Kita PM tepi. Tuan saya nak belanja tu. Terima kasih sekali lagi yang berusaha Tuan Syed dan juga semua rakan pendidik. All the best. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali. Afina, Terima kasih. okay, terima kasih Terima kasih, for Syazli. sharing. Baik. Hopefully dia boleh membantu kita semua lah. Okay. Jazakallah khair. Wa ila liqa insyaAllah. Book tahun depan kan Tuan Syed? Tuan Syed, book tahun depan kan? InsyaAllah. Oh ya ni, kita dekat depan je ni kan? Kita buat forum perdana. Forum perdana. InsyaAllah. Book tarikh, Sam, book tarikh. Okey. Okay Ustaz. Tolong Ustaz. Okay. Kita buat recording sekali insyaAllah. Okay. Afina, terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya boleh leave ya? Boleh Ustaz. Baik, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Fazila, nanti tolong